Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak murid, terutamanya anak murid 6 Intan. Hari ini kita hendak belajar sejarah bersama Cikgu Nur Laila binti Mustafa. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah belajar tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia dalam tajuk lahirnya sebuah cinta, dan pada hari ini kita teruskan dengan muka surat 6 buku teks. Jadi awak keluarkan buku teks awak buka muka surat 6. Okey, dah buka semua. Kita lihat tajuk kecilnya pengisytiharan Malaysia. Pengisytiharan, maksudnya Malaysia ni diisytiharkan. Malaysia ni dibentuk. Di sinilah pada tajuk ini kita akan tahu bila Malaysia diisytiharkan. Baik. Sebenarnya Malaysia ini diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong tidak perkenan, maka ianya sukar untuk diisytiharkan Malaysia ni. Jadi Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan, barulah Malaysia ini dibentuk. Dan jalur pada bendera Malaysia telah ditambah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura bergabung. Borneo Utara sekarang dikenali sebagai Sabah. Dahulu dikenali sebagai Borneo Utara. Persekutuan Tanah Melayu tu negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan sebagainya. Jadi digabungkan jadilah 14 buah negeri membentuk Malaysia. Jadi kalau awak baca pemasyhuran Malaysia di sini, awak akan lihat di sini. Sekejap, kita tunjukkan. Kalau lihat di sini, mengisytihar dan memasyurkan. Jadi pada bila ni? 16 hari bulan September tahun 1963. Jadi 16 September 1963. Setiap tahun kita akan cuti umum pada hari tersebut untuk kita memperingati pengisytiharan Malaysia ini. Kan setiap tahun kalau awak tengok kalender, mesti 16 September kita akan cuti. Untuk memperingati inilah Hari Malaysia. Ini bukan hari kita merdeka tau. Merdeka tu Persekutuan Tanah Melayu merdeka tanggal 31 bulan 8 57 kita merdeka 31 Ogos 1957. Setelah kita merdeka, kita bentuk Malaysia. Kita bentuk Malaysia pada 16 September 1963. Jadi jangan terkeliru, merdeka dengan Malaysia ni tidak sama. Ya? Seterusnya, 1963 telah diadakan serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Kota Kinabalu, Sabah, Kuching, Sarawak. Jadi Kota Kinabalu dulu dikenali di negeri Borneo Utara, tapi sekarang dikenali sebagai Sabah. Jadi inilah gambar-gambar ketika pemasyhuran itu berlangsung. Baik. Okey, kita lihat. Sekarang kita pergi ke tajuk seterusnya, negeri-negeri yang membentuk Malaysia. Kita tengok negeri-negeri yang bergabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cikgu kata ada 14, mana lagi 2 ni? Dekat muka surat seterusnya. Sabah dan Sarawak. Dulu Malaysia ada Singapura ni. Ni Singapura. Ni. Di bawah Johor tu ada Singapura. Sekarang Singapura masih di bawah Malaysia? Tidak. Singapura telah dikeluarkan dari Malaysia dan telah membentuk republik sendiri. Maksudnya dia negara dia sendiri, negara Singapura. Dahulu Singapura di bawah Malaysia, tapi sekarang bukan lagi ya. Bukan lagi. Okey, seterusnya. Jadi mari kita lihat 9 orang pemimpin yang telah memberikan sumbangan dalam pembentukan Malaysia. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Hajj lah yang telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Jadi beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau jugalah yang telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Ni Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Hajj. Sangat besar pengorbanan beliau. Seterusnya, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Pada ketika itu, Tun Abdul Razak merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Perdana Menterinya Tunku Abdul Rahman. Kan Perdana Menteri Malaysia kita yang pertama Tunku Abdul Rahman. Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua Tun Abdul Razak. Baik, antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Pada ketika itu, kita hendak mengajak Sarawak dan Borneo Utara, Sabah ni masuk Malaysia. Jadi Tun Abdul Razak terangkan hak-hak apa yang keistimewaan apabila kita gabung dengan Malaysia. Ni tugas Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Seterusnya, Lee Kuan Yew. Inilah sebenarnya pemimpin utama Singapura pada ketika itu yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Pada ketika itu, komunis hendak mengancam Singapura. Jadi Lee Kuan Yew bersetuju untuk masuk Malaysia, bergabung. Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i pula ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobot. Ini awak lihat langkah-langkah pembentukan Malaysia kan ada Suruhanjaya ni. Okey, sebagai ketua setiausaha tetap Kementerian Luar. Okey, seterusnya Tun Datu Mustafa bin Datu Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation ataupun kita dikenali sebagai USNO telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau merupakan yang Pertua Negeri Sabah yang pertama ketika itu. Seterusnya, Tun Muhammad Fuad Stephens merupakan pengasas United National Kadazan Organisation UNKO telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Setelah Malaysia dibentuk, beliau dilantik menjadi Ketua Sabah yang pertama. Jadi, pemimpin-pemimpin inilah yang telah menjayakan pembentukan Malaysia ini. Kalau kita tidak mendapat sokongan ketika itu, maka Sabah Sarawak tidak masuk ke menjadi gabungan untuk pembentukan Malaysia ini. Seterusnya, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan yang menubuhkan Sarawak National Party telah menyokong pembentukan Malaysia. Jadi ada wakil dari Sabah, ada wakil dari Sarawak. Pemimpin-pemimpin ini wakil yang menyokong. Dan beliaulah, Tan Sri Dato' Amar inilah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Seterusnya, Tun Temenggung Jugah Anak Bariang, pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak. Jadi beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Beliaulah bertanggungjawab untuk mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia ini. Seterusnya, yang terakhir, Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party. Pada awalnya, Tan Sri Dato' Amar menolak idea pembentukan Malaysia. Tak nak, kita tak nak gabung. Namun demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia ini. Jadi ada 9 orang. Awak baca, awak hayati, lihat bagaimana perjuangan mereka. Kita harus berterima kasih kepada 9 tokoh pemimpin ini yang telah menjayakan pembentukan Malaysia. Baik anak-anak, kenapa Malaysia perlu dibentuk? Ni lihat tajuk ni, muafakat membawa berkat. Ini peribahasa Melayu kan? Muafakat membawa berkat. Muafakat ni maksudnya kita bersatu padu, kita saling bertoleransi, barulah hidup kita bahagia, aman, damai. Jadi keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha-usaha yang bersungguh-sungguh. Kita lihat
pembentukan beberapa jawatan kuasa ketika itu antara ahli JPPM, Jabatan Perundingan Perpaduan Malaysia. Lepas tu semasa wakil PBB datang, mereka melihat bagaimana pembentukan Malaysia ini dijalankan, semuanya bersatu padu, semuanya bersama-sama, tidak ada yang awak A, awak B, tidak. Kalau awak A, awak B, yang seorang lagi C, maknanya tidak bersatu. Semuanya bersatu ketika barulah kejayaan dapat dicapai. Baik, kita lihat. Mengapa dikatakan muafakat itu membawa berkat? Sebenarnya Malaysia mengamalkan sistem demokrasi. Demokrasi ni apa, cikgu? Demokrasi ni dalam erti kata mudah untuk awak yang darjah 6 ni nak faham demokrasi ni, sebenarnya rakyat berpeluang untuk sama-sama membuat keputusan. Itu demokrasi. Kita bukannya guna sistem yang hanya seorang sahaja ketua di negara ini. Maksudnya hanya ada seorang saja yang boleh buat keputusan, yang lain tak boleh buat keputusan. Itu bukan sistem demokrasi. Sebagai contoh, kita ambil yang kejam dulu. Siapa tu? Yang Yahudi yang kejam tu. Fir'aun. Fir'aun je yang buat keputusan, orang lain tak boleh. Fir'aun kata, aku nak A, mesti A. Aku nak B, mesti B. Dia tak terima pun pandangan sesiapa. Tetapi dalam sistem demokrasi di Malaysia, kita bersama-sama. Memang ketua negara kita yang di-Pertuan Agong. Namun, kita ada parlimen yang membincangkan tentang dasar, bagaimana tentang ekonomi dan sebagainya. Semuanya dibincangkan bersama-sama. Jadi kalau awak nak terlibat dalam sesi ini, jadilah ahli politik. Jadi ahli politik yang berwibawa, jujur, berdedikasi. Lepas tu rakyat boleh tentukan siapa Perdana Menteri, siapa ahli pemimpin melalui PRU, pilihan raya umum. Inilah namanya sistem demokrasi. Kita berpeluang, rakyat berpeluang beri pendapat, beri pandangan. Tidak seperti Fir'aun dahulu. Kalau awak beri pendapat, memang awak dibunuh. Okey, seterusnya. Bijak merancang strategi. Pemimpin-pemimpin ini bijak merancang strategi kerana apa Malaysia perlu dibentuk? Supaya menyekat pengaruh komunis. Pada ketika itu, komunis ingin mengancam Singapura, Sarawak. Dia nak jadikan negara-negara ini menyebarluaskan pengaruh komunis mereka. Jadi kita buat Malaysia komunis sukar untuk masuk. Maksudnya, awak bayangkan, untuk mengangkat sebagai contoh, kenapa kita perlu bergabung ni? Cikgu tunjukkan. Okey, kita ada 5 jari kan? 5 jari. Kita nak angkat barang, sebagai contoh kita nak angkat handphone, cikgu. Guna 5 jari lebih mudah kan? Lebih banyak lebih mudah kan? Cuma kalau cikgu guna 1 jari boleh nak angkat telefon. Nanti jatuh, pecah. Maksudnya bila kita satu kumpulan, kita lebih kuat. Malaysia ada 14 negeri. Komunis nak ancam, sukar. Sebab kita kuat. Kita ada 14. Kita bersatu. Itu yang dimaksudkan. Bijak merancang strategi. Kalau kita hanya seorang-seorang, kita tak kuat. Sebab tu anak-anak, untuk mencapai kejayaan kita harus bersama-sama. Belajar dalam kumpulan, tidak seorang-seorang. Kita harus mendapatkan sokongan. Jadi pilihlah rakan-rakan yang positif, yang baik, yang membawa anda kepada kejayaan. Kepada rakan-rakan yang positif itu, awak akan dapat aura. Sebagai contoh, cikgu pernah cerita, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, wanginya akan melekat pada badan kita. Seperti itu juga. Kita harus berkawan, bekerjasama.
Bersama-sama kita nak berjaya ni bukan nak berjaya seorang-seorang. Kita nak berjaya sama-sama sebab awaklah nanti yang akan menerajui Malaysia. Cikgu akan tua. Pemimpin-pemimpin akan tua. Ni awak ni. Kalau awak ni tidak mempunyai sikap seorang rakyat yang baik, maka siapa nanti yang nak jaga Malaysia ni? Cikgu selalu ingatkan begitu kepada anak-anak murid. Belajar dan jadi insan yang baik, insan yang berdedikasi, insan yang hebat, sebab awaklah yang akan jaga Malaysia bila awak besar kelak. Cikgu akan tua dan entah bila lagi akan dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Jadi cikgu mengharapkan generasi-generasi inilah. Okey, sekarang kita lihat. Seterusnya kita hendak membentuk perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Cikgu, perpaduan. Penting ke? Sangat penting. Perpaduan ni, orang Melayu, bangsa Melayu, Cina dan India serta bangsa-bangsa yang lain dapat duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama ni dalam erti kata, kita tidak bergaduh, kita tidak berperang, kita tidak bermusuh. Anak-anak, sebagai contoh, cikgu ni bangsa Melayu. Tetapi kita harus ingat, kita ada bangsa lain lagi yang hidup di Malaysia. Jadi kita harus menghormati bangsa India, menghormati bangsa Cina. Begitu juga bangsa Cina dan bangsa India harus menghormati bangsa Melayu. Kita saling-saling menghormati. Kerana apa? Jika kita bermusuh, kita tidak kuat lagi. Bila kita tidak kuat, ancaman dari luar boleh masuk ke Malaysia. Kita tidak mahu itu berlaku. Kita bersyukur anak-anak. Malaysia ini aman, damai. Kita tidak ada peperangan seperti negara-negara luar yang lain. Jadi mengapa kita tidak menjaga keamanan ini? Kita harus mengekalkan. Kita kekalkan keamanan ini. Kalau awak lihat, contoh. Kalau bangsa Cina dan bangsa India melihat bangsa Melayu. Ada seorang bangsa Melayu yang sikapnya kurang ajar. Jadi, jangan babitkan semua bangsa Melayu. Mungkin itu sikap orang tu sahaja. Bangsa Melayu yang lain baik. Contohnya Cikgu Laila. Contoh. Sama juga dengan bangsa Cina. Awak lihat nama dia contoh, Achong. Achong ni tak baik lah. Jahat. Achong mungkin jahat. Tapi mungkin cikgu ambil nama kawan cikgu. Contoh Datuk Lee Chong Wei, bangsa Cina, baik. Jadi kenapa kita nak lihat bangsa India? Si Ravi ni jahat. Tapi kawan cikgu Tana Subramaniam, hai Tana, kalau Tana dengar, baik. Sangat baik. Jadi sebenarnya kita bukan melihat kepada bangsa. Kalau yang jahat itu individu, orang tu sendiri. Kita tidak libatkan bangsa. Jangan melibatkan isu-isu, kalau dia ni jahat, mesti bangsa dia jahat. Tidak. Dalam setiap bangsa, mesti ada yang baik. Dan pasti juga ada yang jahat. Memang Allah dah jadikan begitu. Yang jahat ataupun yang tidak baik tu, kita perlu ajak untuk bawa kebaikan. Ya? Jadi, cikgu mengharapkan awak berkawanlah dengan bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Cina dengan baik. Kita tidak mahu ada peperangan di Malaysia, ada permusuhan di Malaysia. Kita nak hidup dengan aman damai. Jadi anak-anak, sangat penting ya perpaduan ini. Nanti yang terbaru kita akan menyambut ulang Tahun Baru Cina. Bukan kita lah. Maksudnya kita meraihkan rakan-rakan kita yang berbangsa Cina menyambut Tahun Baru Cina. Kongsi Fa Cai. Cikgu ambil kesempatan ni jugalah. Cikgu mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua bangsa Cina, kawan-kawan cikgu di sekolah jenis kebangsaan Cina Kong Hon, Sungai Besi. Kongsi Fa Cai. Jadi cikgu ucapkan selamat tahun menyambut Tahun Baru Cina kepada kawan cikgu Zhang Zihong, Eng Jingguo,
Zhongjing Liang, 全部咯。Sun Weixiang. Ini nama-nama kawan cikgu dulu. Masih cikgu sekolah rendah. Baik, seterusnya. Malaysia. Kita ingat kan, setiap 16 September kita akan sambut Hari Malaysia. Bagaimana kalau di sekolah kita akan sambut Hari Malaysia ini, kita memperingati perjuangan-perjuangan tokoh pemimpin. Jadi anak-anak, nanti anak-anak Hari Malaysia ini dengan penuh gilang gemilang, tapi untuk tahun ini dan tahun lepas agak mencabar kerana pandemik COVID-19 ataupun coronavirus ini, kita tidak dapat lagi berkumpul seperti ini. Malaysia tu harus ada dalam sanubari ya. Okey. Seterusnya tugasan awak adalah awak perlu membuat tugasan muka surat 16, 17 dan 18. Ini. Jadi terus tulis satu ni jawapan dia apa? A ke B ke C? Tak payah nak salin. Untuk enam peristiwa yang tepat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya ada 4 yang salah. Tu jangan ambil. Lepas tu awak kena susun nombor. Mana satu? Nombor 1. Mana peristiwa yang berlaku dulu? Awak kena baca buku teks yang muka surat depan-depan tadi tu. Okay, seterusnya. Singapura tadi, awak baca dia tokoh pemimpin. Siapa nama dia? Lee Kuan Yew kan? Dia letak sini Lee Kuan Yew. Jadi awak lihat yang mana lagi ada Jadi itu saja sejarah pada hari ini. Selamat menjawab soalan. Ada 3 muka surat. Jangan mengelak. Stay safe. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.